رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف الفقير الراجي إلى عفو ربه وغفر الله له ولوالديه ولمن أدبه وعلمه ولجميع إخوانه والمسلمين آمين. Hal keadaan setengah para mutasawwif. Baik, sebelum kita membaca bahagian yang ke-16 ini, atau kalau dicampurkan dengan tambahan semalam, maka ini jadi bahagian yang ke-17. Ustaz nak menerangkan terlebih dahulu bahawa para ulama membahagikan tingkatan-tingkatan atau manzilah-manzilah itu, ada yang membahagikan kepada 5 bahagian yang terbesar. Bagus kalau kita mengetahui pembahagian itu supaya kita dapat melihat as-sayr, perjalanan daripada suatu tingkatan ke suatu tingkatan, dan bagaimanakah caranya untuk kita memasuki satu tingkatan iman kepada satu tingkatan iman yang berikutnya. Syekh Sa'id Hawa rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa terdapat 5 tingkatan, iaitu yang pertama sekali yang dipanggil sebagai al-iman al-aqli. Al-iman al-aqli. Al-iman al-aqli kemudian disusuli dengan al-iman al-qalbi al-dhawqi. Kemudian barulah sampai apa yang dipanggil maqamul ihsan. Dan kemudiannya yang disebut sebagai maqamut taqwa. Dan yang terakhirnya yaitu maqam syukri. Jadi ada 5 tingkatan di situ. Yang paling asas yang diterima ialah al-iman al-aqli, atau juga dipanggil al-ma'rifah al-aqliyah, yaitu keimanan atau pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yang dapat difahami oleh setiap mukmin, dapat difahami dan ditanggap dengan akalnya. Apa maknanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qudrah? Apa maknanya Allah bersifat dengan iradah? Apa maknanya Allah bersifat dengan hayah? Apa maknanya Allah bersifat dengan ilmu? Dan seterusnya, daripada semua sifat-sifat yang dipanggil sebagai sifat 20, daripada sifat nafsiyahnya, sifat salbiyah, sifat wujudiyah atau ma'ani, dan sifat ma'nawiyah, di mana dia dapat memahami bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat ketuhanan yang maha agung, dan zat Allah itu bersifat dengan sifat-sifat tersebut.
Ini difaham pada akal. Sekurang-kurangnya yang diterima iman seseorang itu sebagai iman yang sah, yang tak ada pertikaian di sisi para ulama. Maka dia kena mengetahui ataupun mengetahui, iaitu mengiktikadkan bagi Allah sifat-sifat itu. Tapi ini pada akalnya. Kemudian kadang-kadang walaupun pada akal fikirannya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qudrah atau bersifat dengan sifat ilmu, namun pengetahuannya atau ma'rifahnya tentang Allah itu tak memberi kesan ke dalam hatinya, tidak membentuk suluk dan perangai lakunya. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala berilmu atas segala sesuatu, tapi dia masih lagi mengabaikan solat, dia masih lagi bercakap bohong, dan dia boleh sahaja melakukan hal-hal yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama menunjukkan kepada kita bahawa tak semestinya seorang itu bila dia mengetahui bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat tertentu, bahawa apa yang dia ketahui itu adalah juga sesuatu yang dirasai di dalam hatinya. Jadi akalnya berilmu, ringkas kata hatinya jahil. Tetapi apabila dia beramal dengan istiqamah, bermujahadah, ilmu itu nanti akan turun daripada safhatul aqli, daripada akalnya, ala safhatil qalb, di atas hatinya. Ilmu itu akan meresap ke dalam hatinya. Ini dipanggil peringkat yang kedua, yaitu al-iman al-qalbi, iman yang dinisbahkan kepada iman yang bertapak di dalam hati, al-dzauqi, yang dapat dirasakan maknanya oleh hati. Jadi apabila iman itu sampai ke tahap itu, pada ketika itu barulah ilmu tentang Allah yang dipelajari secara akli tadi, al-ma'rifah al-aqliyah, al-iman al-aqli, memberi kesan kepada suluk dan tingkah lakunya, menjadi hal keadaan bagi dirinya. Bukan semata-mata ilmu, tetapi ilmu yang mempunyai hal, yang mempunyai pengaruh di dalam mencorakkan tingkah laku dan akhlaknya. Barulah pada ketika itu, bila dia mengetahui Allah itu Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar, maka akhlak dan tingkah lakunya terarah sesuai dengan pengetahuannya tadi. Ini berlaku setelah dia meresap ke dalam hati. Jadi kadang-kadang mengaji ilmu sifat 20, khatam ilmu sifat 20, bahkan boleh menyebut satu persatu sifat-sifat Allah, belum lagi menjadi orang yang saleh. Kerana ilmu itu pada akalnya, tidak turun ke dalam hatinya. Tetapi apabila ilmu itu turun ke dalam hatinya, maka barulah ketika itu terbentuknya hal, keadaan yang terhasil daripada pengetahuannya terhadap Allah yang masuk di dalam hatinya. Dan apabila pengetahuan itu semakin banyak, semakin meningkat, makrifah terhadap Allah itu yang turun ke dalam hatinya semakin besar dan menguasai hatinya, maka ketika itu dia naik kepada apa yang dipanggil sebagai maqamul ihsan. Bila hatinya telah dipenuhi dengan makrifah terhadap Allah, dikuasai dengan makrifah terhadap Allah, maka dia sampai kepada maqamul ihsan yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu menyaksikan. Ini dipanggil sebagai maqam al-muraqabah dan maqam al-musyahadah. Maqam al-musyahadah dan maqam al-muraqabah. Baik. Berlakunya peningkatan tadi dengan sebab turunnya makrifah ke dalam hati. Kemudian semakin banyak makrifah di dalam hati, maka naik kepada maqam yang seterusnya dipanggil maqam taqwa. Maqam taqwa ini adalah maqam atau pangkat keimanan yang menyebabkan seorang mukmin itu
tak mampu untuk berbuat dosa dan maksiat. Kuatnya makrifah di dalam hatinya sehingga dia tak mampu untuk berbuat dosa dan maksiat lantaran sangat mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhirnya, apabila makrifahnya semakin banyak sampai kepada suatu peringkat yang bukan peringkat yang terakhir dan makam yang tertinggi yang dipanggil makam syukri, yang di dalam makam syukri itu menghimpunkan makam-makam dan pangkat-pangkat yang lain daripada pangkat-pangkat keimanan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari kalangan hamba Allah Ta'ala, hamba itu yang bersyukur. Yang mencapai makam syukri itu adalah para al-anbiya wa rusul, dan di kalangan hamba-hamba Allah yang terpilih. Baik. Jadi sekarang al-imanul aqli, al-imanul aqli, al-imanul qalbi al-dhawqi, maqam syukri, maqam taqwa, maqam ihsan. Maqamul ihsan, maqam taqwa, maqam syukri. 5. Jadi bagaimana nak berpindah daripada al-imanul aqli kepada pangkat atau tingkat-tingkat keimanan yang seterusnya dan seterusnya kepada maqam yang berikut daripada maqamul ihsan dan maqam taqwa dan maqam syukri ini. Bagaimana caranya? Maka ulama mengatakan bahawa caranya melalui al-mujahadah, iaitu mujahadatun nafsi, atau dipanggil al-riyadhah an-nafsiyah, iaitu dengan kita sentiasa menggagahi nafsu dan memaksa diri kita untuk kekal mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam usaha kita sentiasa menggagahi nafsu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi tegahan dan larangannya, dalam proses ini Allah akan campur tangan membantu kita untuk mengalahkan nafsu itu, ataupun Allah campur tangan memberi isyarat kepada kita bagaimana Allah meredai perbuatan kita dan sebagainya, yang melalui campur tangan Allah itu, tadakhulur rahman itu, menyingkap makna-makna keimanan tadi, lalu ianya daripada akal turun ke dalam hati. Contoh yang dibawa oleh para ulama, macam orang yang mati. Kita tahu orang yang mati itu tidak boleh mendatangkan sebarang mudarat. Ini maklum, ada orang mati menggerakkan janinnya pun tak boleh. Tapi walaupun kita tahu, bahkan kita kata yakin, kita tahu mayat itu tak boleh mengapa-apakan kita. Tapi kalau kita disuruh menemani satu mayat, apatah lagi mayat yang cedera parah kerana aksiden, macam mana perasaan ketika itu? Macam mana perasaan? Kita tahu mayat tak boleh mengapa-apakan kita, tapi bila diminta kita menemani mayat, kita merasa takut. Kita rasa takut, kita rasa gelisah. Mengapa? Sedangkan akal kita mengatakan mayat itu tak boleh mengapa-apakan kita. Tapi mengapa apabila kita diminta untuk bersama dengan mayat, kita jadi takut? Kerana hati kita itu tidak dikuasai oleh ilmu, tetapi yang menguasai hati kita itu ialah al-wahmu. Akal kita yang berilmu, tapi hati kita dikuasai oleh waham, andaian-andaian dan pikiran-pikiran yang tidak berasaskan ilmu. Ini keadaannya bila seseorang itu tahu bahawa Allah itu mendengar dan melihat, Allah itu berkuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, memberi rezeki dan sebagainya, tetapi hatinya tak tenang, hatinya sentiasa dalam keadaan gelisah apabila dia berdepan dengan kesempitan rezeki atau kesusahan dari sudut ekonominya, ya. Dan apatah lagi apabila dia terdedah atau kita panggil terdedah untuk mencari rezeki dari sumber yang haram. Lazimnya walaupun dia mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memberi rezeki, dia sanggup melakukan perkara yang haram, ya, kerana terdesak. Tak ada keyakinan dia kepada apa yang dia
iktikadkan di dalam hatinya, ataupun apa yang dia iktikadkan itu tidak mempengaruhi akan perbuatannya, ataupun apa yang dia iktikad dengan ilmu itu tadi tentang Allah tidak membawa suatu hal dan keadaan pada diri, kerana duduk dalam kepala. Macam mana nak bantuan? Macam ayat tadi, ulama buat perumpamaan. Kalau di negeri Mesir sana, kalau dia orang yang mati, dia tanam di padang pasir. Jadi di padang pasir ini dia buat rumah di dalam padang pasir. Jadi ada pula bilik untuk orang tua, bilik untuk perempuan, bilik untuk anak-anak. Jadi apabila orang mati, dia akan pecahkan bahagian pintu atas dan bawa turun mayat, dan setelah mayat itu diletakkan di dalam tempatnya dan pasir dirapatkan pada tubuhnya. Dia tidak digali, tidak digali, cuma dirapatkan saja pasir. Kemudian dia akan keluar dan dia akan simen di atas supaya bau busuknya tak keluar. Baik. Jadi perumpamaan tadi mujahadatun nafsi, maka seseorang dibawa ke dalam menemani mayat dan ditutup di bahagian atas. Jadi dia dipaksa supaya menemani mayat bersendirian di dalam kubur itu. Macam mana perasaan? Dah tentulah perasaannya pada ketika itu takut. Dah tentulah dia, kita panggil betul-betul dalam keadaan yang cemas. Dan tentulah pada ketika itu lahir daripada rasa takut dan cemasnya tadi, maka keluarlah teriakan-teriakan meminta tolong, bahkan sehingga kepada menangis, meraung-raung, terjerit-jerit di dalam kubur itu tadi. Tapi berapa lama? Mengapa dia terjerit? Sebab hatinya dikuasai oleh waham. Walaupun akalnya kata mayat tidak boleh melakukan apa-apa kepada dia, tapi hatinya dikuasai oleh waham. Jadi dia terjerit-jerit. Ya, berapa lama? Mungkin sampai ke puncaknya dia pingsan. Bila pingsan terjaga, nampak pula mayat lagi, terjerit lagi, pingsan lagi. Berapa lama? Mungkin dalam 3-4 hari. Akhirnya mula masuk ilmu yang ada pada akalnya, turun di atas safhatul qalbi. Mula turun dalam hatinya. Apa dia? Betul sebagaimana yang dia tahu, mayat tidak melakukan betul bahawa mayat itu sepanjang 3-4 hari ini dia sahaja yang menangis, dia sahaja yang menjerit, tapi mayat itu langsung tak bergerak, langsung tak bergerak, dia sahaja yang takut. Apabila ilmu itu mula turun ke dalam hatinya begini, dan mula dia menjadi yakin di dalam hatinya, ilmu itu mula masuk dalam hati dan menjadi zauqi di dalam hatinya, maka pada ketika itu berubahlah ahwal dan keadaan. Kalau asal tadi terjerit-jerit gaung-gaung, selepas pada itu timbul sifat syaja'ah dan kemudian mulalah bukan saja lagi dia menjerit, bahkan dia boleh baca Al-Quran, dia boleh mendoakan akan mayat-mayat tersebut. Timbul ketenangan dan kedamaian setelah dia, kita panggil, melalui proses yang perit yang tak disukai oleh dosa. Jadi nafsu ni perlu dipaksa untuk mentaati Allah, perlu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tak disukai oleh nafsu. Tetapi apabila kita paksa, maka sampai kepada satu peringkat ilmu tentang bahawa Allah itu mendengar keluhan kita turun ke dalam hati dengan campur tangan Allah melalui contoh-contoh yang telah Ustaz sebutkan di malam, pada waktu malam tadi. Malam semalam Ustaz dah sebut contoh bagaimana apabila kita bersedekah tadi, kita lawan nafsu kita. Akhirnya bila kita bersedekah, ilmu yang pada asalnya pada fikiran kita mengalir ke dalam hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan bahawa dia yang bernama Asy-Syakur, yang maha cepat membalas itu, dizahirkan oleh Allah di dalam Allah melayani atau bermuamalah dengan hamba yang tadi bermujahadah untuk bersedekah, dan dibalas dengan segera, yang mustahil hal itu diketahui, keluhannya didengar oleh sesiapa melainkan Allah. Maka ketika itu turunlah ilmu daripada akalnya yang mengandung sifat 20 tadi mengalir di dalam hati. Maka itu yang dipanggil al-ma'rifah al-qalbiyah al-dzauqiyah atau al-iman al-qalbi al-dzauqi. Jadi bila masuk ke dalam hati, tadi keluar duit rasa gelisah,
Ni keluar duit rasa Allah. Alhamdulillah, Allah, Allah. Terasa lazat dan manis. Bukan lagi nampak duit yang keluar, tapi nampak Allah. Allah, 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 Allah. Pernah berlaku di Mesir. Kami suami isteri duduk di Mesir, memang duduk di imarah. Bila duduk di imarah, anak-anak saya ramai. Jadi anak-anak berlari di imarah bagian atas. Budak berlari, maka bagian bawah kami ni tuan rumah duduk di bawah partia. Jadi budak berlari. Kita tak boleh nak halang budak-budak nak buat macam mana. Kan? Jadi apalah suatu hari masa nak pergi jamiah, dalam perjalanan itu turun daripada tangga, tuan rumah jumpa. Dia budak berlari, macam menggoncang rumah. Aku rasa ini sebagainya. Betul lah dia orang tua, kita pun faham. Tapi sekurang-kurangnya dia perlu ada adab dengan kalau ini perkara yang kita tak boleh kawal. Kan budak-budak, takkan kita nak ikat dia. Jadi kita ni mungkin kita bising macam-macam lah, dia marah betul. Tak apalah, kata minta maaf, apa semua minta maaf, ya. Kita pun pergi jamiah. Kemudiannya esok malam itu ataupun esoknya berlaku gempa bumi di Mesir. Dan mulai buka lagi imarah itu yang bergegar rasanya dengan sebab kaki budak yang berlari. Tapi memang betul-betul imarah itu bergerak. Jadi kami suami isteri bila duduk di atas, tiba-tiba tengok lampu ni dah bergerak. Kami ketahui. Patutnya rasa takut. Patutnya rasa gemetar, gelisah, cemas. Tapi dah bila tengok bangunan bergerak, yang kami ingat ketika kita dah kata-kata tuan rumah yang mengatakan perbuatan budak-budak ini menggegarkan rumah ini. Lalu ditunjuk oleh Allah Ta'ala gegaran yang sebenarnya bagaimana. Jadi bila berlaku begitu, kami senyum, kami tengok, kami tak takut kepada gegaran kerana kami tahu itu adalah merupakan datangnya daripada Allah. Bahkan senyum, bahkan teringat kepada Allah bila melihat gegaran tersebut. Tahu gegaran itu mempunyai rahmat dan hikmah dalam membimbing hati hamba-hamba. Esok itu bila turun balik jumpa dengan tuan rumah. Tuan rumah Masya Allah Tabarakallah, muka main hormat betul dia. Muka main hormat. Bila Ustaz Dana keluar daripada rumah tu, nah semua balas semua. Tak banyak cerita lah, muka main hormat. Maknanya pelajaran yang diajar oleh Allah Ta'ala pada malam tersebut sampai kepada dia, sehingga dia menjadi seorang yang beradab dengan Tuhan. Jadi ini yang Ustaz nak sebut. Kalau ilmu tentang Allah itu tak masuk ke dalam hati, kita jadi gelisah, kita jadi takut. Tetapi apabila ilmu tentang Allah itu masuk ke dalam hati, ketika itu yang jadi kita tenang, kita merasa gembira, kita merasa lazat dan manis dengan layanan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha ahwal salihin, hal keadaan mereka itu tak sama dengan hal keadaan kita, di mana para salihin itu hal keadaan mereka itu adalah datang daripada pengaruh keimanan mereka dan makrifah yang berada di dalam hati mereka. Maka kita tengok tuan-tuan guru kita, dia boleh berdakwah 24 jam. Al-Habib Omar boleh berdakwah 24 jam. Dia tidur hanya 1 jam sahaja atau 1 jam lebih-lebih, ya? Tetapi setelah dia jaga, dia pusingan dakwahnya itu berterusan sampai malamnya tidur sejak 1 jam lebih. Begitulah orang yang mengikut dia taubat. Orang lain panggil taubat lahum. Angkat tangan kerana tak sanggup, kerana Habib Omar ni habis satu program, habis satu program. Sehingga yang ikut kata, yang ikut orang tua, ya Omar, ya Omar, aku baru hanya masuk hotel, kau dah nak keluar balik. Ini semua yang kita boleh jadikan contoh, tapi untuk kita menghayatinya suatu hal yang mustahil kalau tidak dibekal dengan manzilatul iman yang melahirkan ahwal yang tertentu seperti yang dilalui oleh para awliya dan salihin. Jadi contoh daripada orang yang mati tadi, iaitu
menunjukkan kepada kita dengan mujahadah. Jadi banyak benda yang berlawan dengan nafsu kita, bila kita gagahkan, kita tetap mengharum dan melawan kehendak nafsu untuk berbuat taat kepada Allah, akhirnya daripada al-imanul qalbi, al-iman al-aqli turun kepada al-iman qalbi al-dzauqi. Bila iman itu makrifahnya semakin banyak, menguasai hati sehingga sampai kepada maqamul ihsan. Bila banyak, akhirnya naik kepada pangkat dipanggil maqamut taqwa. Kita tengok kita, kalau ayah kita duduk sebelah, berani tak kita isap? Tak berani, ya. Kalau abah Baitul Qura tu kadang-kadang masa mula-mula mengasaskan pondok, yang masuk tu macam-macam latar belakang, ada yang isap rokok. Jadi dia isap rokok di kawasan Pekan. Jadi bila ustaz lalu dengan kereta ustaz, dia nampak ustaz tu, dia sanggup telan. Maknanya dia tak boleh nak meneruskan isap rokok selamba begitu. Kenapa? Dia kenal bunyi. Dia kenal bunyi. Jadi dia tak berani. Jadi kalau ustaz turun pergi kat dia, kalau rokok yang ada di tangan lagi, dia padam dengan jari dia. Nah, maka begitulah orang yang ma'rifah terhadap Allah, menguasai hatinya, maka dia tak mampu dan tak tergamak berbuat dosa dan maksiat. Ini dipanggil maqam taqwa. Dan apabila ma'rifah di dalam hatinya itu semakin kuat, maka dia akan naik kepada maqam syukri, maqam syukur. Dan maqam syukur ni bagaimana gambaran dia, ya? Maqam syukur, maqam taqwa, iaitu hal keadaan di mana yang berada pada pangkat itu dia tak mampu berbuat dosa dan maksiat. Ada maqam syukri, dia tak boleh berhenti daripada berbuat amal yang saleh, kerana bersyukur kepada Allah. Afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jawapan Rasulullah, Sayyidina Rasulullah SAW, bahawa Nabi beribadah sampai bengkak kakinya kerana bersyukur kepada Allah. Nak menzahirkan kesyukuran kepada Allah itu tercapai dengan terus-menerus beramal dan berbuat taat kepada Allah tanpa henti-henti. Itu hal keadaan para rasul dan para nabi. Dan yang kita boleh tengok hal keadaan para anbiya, para ulama yang rabbani di dalam dakwah mereka dan perjuangan mereka menyampaikan ilmu kepada umat. Macam kita sebagai contoh yang Ustaz selalu buat, kalau kita minta derma, kita minta derma. Kalau orang bagi kita 100, kita kata apa? Terima kasih. Nah, terima kasih. Kalau orang bagi kita 1000, kita kata apa? Terima kasih banyak Tuan. Dia ada banyak dengan Tuan, kata Allah. Kalau orang bagi kita 5,000 sedekah, nak ambil ustaz untuk pembinaan madrasah, kita kata apa? Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran. Dah lain dah. Takkan kalau bagi kita sedekah 5,000, kita nak jawab macam orang bagi RM10, terima kasih. Tak sampai, tak sampai kita nak meluahkan rasa syukur itu. Melainkan kita perlu menambah lagi perkataan, menambah lagi. Dan kalau dia bagi dah ustaz 100,000 di dalam, ada seorang datuk hamba Allah hafizahullah ta'ala warahmatullahi, dia panggil ustaz ke pejabatnya, dia bagi ustaz satu beg kertas, dalamnya 100,000 lebih. Nah ustaz ambil sebuah balik ke pena madrasah. Kita nak kata apa? Kita nak kata Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran, datuk. Tak lepas, kita akan perlu dia. Allah, jazakumullah khairan katsiran. Perlu menangis lagi. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Sampai dia kata ya tak. Baru rasa kita bagi luahan perasaan syukur itu tercapai. Maka ini contoh yang berkaitan pengalaman yang biasa kita semua lalui. Tetapi ahwalus salihin yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberi oleh Allah, seperti para anbiya dan para rasul yang tahu nilai wahyu, yang diturunkan Allah. Nilai mereka itu dipilih Allah menjadi rasul dan anbiya. Maka perasaan syukur mereka itu mereka luahkan dengan ibadat yang berterusan.
Fa idza faragta fansab. Bila kamu selesai satu kerja dan kosong masa, maka sambung lagi dengan kerjaan yang baru, dengan ketaatan, dengan amal yang saleh. Ini hal keadaan para anbiya dan para rasul. Jadi bagaimana proses itu daripada iman akli nak sampai kepada maqam syukur, itu setengah ulama meletakkannya sampai 1000 manzilah. Itu dia. Ya. Dan setengahnya pula mengata dah, bukan 1100 sahaja. Setengahnya mengata dah, lebih sedikit daripada 100. Tak apalah, itu semua ialah kayu ukuran itu berdasarkan pengalaman para salihin ini dalam sayrihim ila Allah, dalam perjalanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita apabila mengetahui pembahagian yang seperti ini, boleh jadikan sebagai panduan daripada kita imanul aqli meningkat kepada imanul qalbi az-zawqi sampai kepada pangkat yang tertinggi maqam syukri. Ini kita capai dan kita usahakan dengan pertolongan Allah melalui mujahadah yang berterusan, dan tak ada jalan yang lain, tak ada shortcut, mesti mujahadah dengan bersungguh-sungguh. Dan ini yang membezakan kita dengan guru-guru kita, yang membezakan kita dengan para habaib, yang membezakan kita dengan Sayyid Habib Umar bin Hafiz, yang membezakan kita dengan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, yang membezakan kita dengan Al-Imam Ad-Dasuki, yang membezakan kita dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ini semua, mengapa kita berbeza dengan mereka? Kerana mereka itu menempuh jalan mujahadah. Bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita nak jadi seperti mereka, maka selain daripada kita menuntut ilmu, ilmu itu mesti berubah daripada ilmu kepada hal. Mana ilmu itu mesti turun ke dalam hati, dan itu melalui mujahadah. Baik, kita lihat sambungan hal keadaan setengah para mutasawwif. Fakam min qasidit turuq lam yatrukil bab. Minta maaf kalau bahasa Arab ni tak sempurna ini. Ini kitab yang mula-mula Ustaz tulis dalam bahasa Arab di Mesir. Jadi masa tulis kitab ni, punca Ustaz tulis kitab ni, ialah apabila Ustaz melihat kegemaran pelajar-pelajar untuk mengikuti beberapa tarikat yang tumbuh di Mesir, dan kita panggil di kalangan pelajar-pelajar yang pergi ke Mesir mengikut tarikat-tarikat, tetapi dalam majlis-majlis ilmu mereka kurang kelihatan. Jadi Ustaz rasa bimbang, dan buku ini ditulis sebagai mengingatkan sebagai orang tua masa itu dah ada di sana dah lama, kurang lebih dekat 10 tahun. Maka Ustaz susun risalah ini di dalam bahasa Arab. Jadi ada beberapa kesilapan bahasa, mohon maaf. Itu pun setelah dirojokkan kepada Persatuan Bahasa Arab di kalangan pelajar-pelajar Malaysia sebelum dicetak. Jadi di sini saya sebut fakam min qasidit turuq. Fakam min qasidit turuq, alangkah ramainya daripada yang menuju kepada tarikat-tarikat, malangnya lam yatrukil bab, tidak dapat mengetuk pintu ma'rifah. Jadi masuk dalam tarikat tapi tidak dapat mengetuk pintu ma'rifah, iaitu tidak berlaku proses yang dipanggil al-imanul aqli kepada al-imanul qalbi az-zawq. Mengapa? Li'annahu faquda as-sidq, kerana ia kehilangan sifat as-sidq. Apa makna as-sidq? Imam Nawawi memberi takrif as-sidq. Apa dia? Iaitu at-tanaqqi an mutawa'atin nafsi. Iaitu at-tanaqqi makna mensucikan diri daripada mengikuti kehendak nafsu. Makna mengelak daripada mengikut nafsu dalam hal yang melibatkan ketaatan terhadap Allah. Maka dia utamakan Allah dan dia membelakangkan nafsu. Dia bagi orang yang siddiq. Jadi walaupun hal itu sangat sesuai dengan nafsunya, tapi dia mengutamakan Allah. Macam kisah Habib yang Ustaz bagi contoh malam tadi,
tak makan rambutan, dan satu lagi tak makan hasil gajinya kerana dia tidur waktu dia berjalan. Ini dia panggil sidq. Orang yang bersifat dengan sidq. Siapa yang tak mahu duit gaji, dia dah bekerja. Siapa yang tak mahu makan rambutan di rumah? Tapi dia mengutamakan keredaan Allah, maka dia bersifat wara'. Jadi kalau mengikut tarikat tapi tak ada sifat sidq, tidak diasuh dengan sifat sidq, tidak mahu berusaha menggagahi nafsu, maka walaupun mendatangi akan tarikat-tarikat, guru tak mampu berbuat apa-apa. Kerana syarat kepada seorang murid itu meningkat disebut oleh ulama salah satu daripada 3 syarat, iaitu sidqul murid. Murid yang sidq hatinya, betul-betul untuk dia melalui jalan kepada Allah, menjadi orang yang soleh, betul-betul sidq. Jadi kalau murid itu tak ada sifat as-sidq, maka walaupun dia kita panggil berguru dengan orang yang soleh, orang yang min ahlillah, tapi oleh kerana dia tidak ada kejujuran di dalam hatinya, maka dia meningkat, tidak meningkat, lambat dia meningkat, ataupun berlaku perubahan yang baik pada dirinya. Fakam min qasidit turuq lam yatrukil bab li'annahu faqada as-sidq fi qasdihi wa tawajjuhihi, pada niatnya. Kadang-kadang bila ikut tarikat, niat dia apa? Dia dah terbayang nak jadi sebagai wali Allah, dengan arti kata mahu digelar sebagai wali Allah, mahu supaya dirinya ini mempunyai karamah-karamah yang tertentu, dan ini semua adalah niat yang tak elok bagi orang yang memasuki tarikat. Kerana sepatutnya niat dia memasuki tarikat itu ialah untuk dia membersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang mazmumah, supaya dia dapat menjadi hamba yang benar-benar beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjuhi, dan di dalam amal ibadatnya ila Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wa lam yura'ihi, dan dia tidak menjaga sifat sidq hatta athara ghairallah, sehingga dia mengutamakan lain daripada Allah, ala Allah azza wa jalla. Apa dia? Min nafsihi, min bil bayan, min nafsihi, daripada nafsunya sendiri, daripada dirinya sendiri, wa syahwatihi, dan syahwatnya. Jadi ni dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika permulaan lagi, apabila tidak ada sifat sidq, maka seorang salih itu terdorong untuk mengutamakan dirinya ataupun nafsunya, wa ara'ihi, ataupun pandangan-pandangannya mengatasi syariat, wa ikhwanihi, ataupun kawan-kawannya al-ghafilin, yang lalai dan melalaikan, wa syaikhihi, ataupun syaikhnya al-mukhalif syariati wa din, yang menyalahi akan syariat Allah dan akidah Islam yang berdasarkan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila dia tak ada sifat sidq, dia akan utamakan lain daripada Allah azza wa jalla. Ini punca yang berlaku menyelewengnya kalangan yang terlibat dengan tasawuf. Bukan salah tasawuf, tapi salah dia yang tidak bersifat sidq, lalu mendatangkan fitnah kepada tasawuf dan ahli tasawuf. Wala yakunu dzalika, dan tak berlaku seperti itu, yaitu tiada sidq dan mengutamakan yang lain dari Allah, illa annahu muhibbur riyasah, ialah tak lain dan tak bukan kerana ia menyintai ar-riyasah, iaitu berada di hadapan, menyintai untuk menjadi orang yang diikuti. La muhibbullah, bukan orang yang menyintai akan Allah sebenar-benarnya. Wa huwa la yadri, dan dia tidak mengetahui penyakit hubbur riyasah itu berada di dalam dirinya. Lianna mahabbatar riyasah min umuril batinah, adalah daripada perkara yang sangat halus. Menyintai kepada menjadi ikutan manusia, menjadi pemimpin, itu adalah merupakan penyakit hati yang sangat halus, allati la yu'arrifuhu 'alaiha, yang mana tidak memperkenalkannya
kepadanya atas penyakit tersebut, yaitu mahabbatul riyasah, illa waliyum mursyid, melainkan wali kekasih Allah yang membimbing manusia, yang diberi taufik oleh Allah. Jadi bila dia masuk dalam tarikat itu tadi, macam-macam dalam niat dia, yang menyebabkan kadang-kadang ditegur oleh syekhnya, dia tak mau terima teguran itu, kerana dia menganggap kalau dia menerima teguran itu jauh jatuh darjatnya dan jatuh pangkatnya di sisi kawan-kawannya, ataupun kadang-kadang apabila dia diberikan tanggungjawab khidmat, tak mau dia khidmat dengan gurunya, kerana dia menganggap hal itu tak sesuai dengan kedudukannya. Jadi ini semua kenapa? Kerana dia tak mau berada di belakang, dia mau sentiasa disanjung. Maka apa yang didapati menyebabkan dia rasa dengan perkara itu menyebabkan dia hilang sanjungan manusia, maka dia mengambil sikap dan pendirian untuk tidak menerima teguran gurunya, atau untuk tidak memberikan khidmat yang diminta oleh gurunya, atau apa sahaja yang menyebabkan dia tidak menikah. Jadi kalau di pondok sebagai contoh, pelajar-pelajar ini memang diperintah supaya khidmat, cuci tingkap, sapu lantai, kemudian ni potong rumput. Jadi tak boleh nak khidmat ni, melainkan orang yang sedia melawan nafsunya. Kalau ada penyakit takabur dalam diri dia nak khidmat, susah, ya. Dan tak boleh nak khidmat ini, ya. Kalau seseorang itu apa kita panggil, dia merasakan dirinya itu adalah orang yang besar berbanding dengan rakan-rakannya yang lain. Tapi apabila dia masuk pondok dan dia berkhidmat, dia potong rumput, dia cuci tingkap, dia basuh lantai, akhirnya sifat tersebut hilang daripada hatinya. Barulah berlaku peningkatan, hilangnya hijab di dalam hatinya, sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali ini ketika dia solat di belakang adiknya Ahmad, ketika adiknya sembahyang dengan ibunya di belakang Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu jadi adiknya Ahmad mufarakah daripada sembahyang. Sebab dia tengok ada darah pada baju Imam Al-Ghazali. Bila dia mufarakah selesai sembahyang, Imam Ghazali tanya, "Mengapa?" Kata dia, "Ada darah pada baju." Dia cek baju dia, jubah dia, dia cek semua, tak ada darah. Macam mana kata ada darah? Tak ada darah. Tak, dia kata ada darah. Imam Ghazali cek tak ada darah. Dia kata ada, aku tengok ada darah pada baju kau, kerana itu aku mufarakah. Akhirnya Ghazali akhirnya baru dia perasan ketika dia solat tadi, dia sedang memikirkan hukum haid dan nifas. Jadi apa yang dia fikir itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada adiknya. Maka adiknya adalah seorang yang mengikut jalan tasawuf. Ketika itu Imam Al-Ghazali belum lagi mengikut jalan tasawuf. Maka bila adiknya dengan ilmu dan amal solehnya disingkap oleh Allah Ta'ala, menyebabkan dia menyedari bahawa adiknya mempunyai kedudukan dan pangkat yang tinggi, maka dia berhajat untuk belajar sebagaimana yang dipelajari oleh adiknya. Nanti tanya pada adiknya, "Kau belajar di mana?" Kata adik dia, "Aku belajar dengan Syekh Fulan dan Fulan. Kalau kau nak, kau pergi kat sini, kau cari dia." Maka Imam Al-Ghazali pun pergi dan akhir berjumpa dengan Syekh kepada adiknya. Syekh kepada adiknya itu rupanya seorang pemotong daging. Pemotong daging. Orang yang jual daging, ya. Jadi apabila sampai, dia pun tanya pada Syekh, nak berguru dengan Syekh. Syekh kata boleh, tapi aku sekarang ni tengah kedai tak tutup lagi, tengah buat kerja, tunggu. Jadi Imam Ghazali pun tunggu. Selesai, Syekh tu kata kepada Imam Al-Ghazali, "Tolong bersihkan meja ni, ada darah." Imam Ghazali pun bersihkan, ambil kain. Tapi bila nak sapu, dia kata besar meja tu, maka dia mengelak daripada kena jubah dia. Takut kena jubah dia, maka dia mengelak.
Tapi akhirnya dia rasa tak puas hati, dia tak akan dapat melaksanakan tugas dia bersihkan meja itu tadi kalau dia masih lagi macam tu. Maka akhir dia ambil keputusan, dia sapu meja itu dengan tangan-tangan, dengan jumlah-jumlah bersihkan. Dan dia kata bermula daripada hari itu dia merasa suatu kelegaan di dalam hatinya. Kenapa? Dia membelakangkan standard dan pakaian dia, status dia demi melaksanakan perintah guru atau yang bakal menjadi gurunya. Maka dia membelakangkan nafsunya. Maka dia rasa satu kemanisan, satu kelazatan. Ini guru yang mursyid. Awal-awal lagi dia sudah merasakan faedah apabila dia bersama dengan orang tersebut. Jadi akhirnya Imam Al-Ghazali belajar daripada guru tersebut sehinggalah menjadi orang yang alim di dalam bidang ilmu haqiqah ini, ilmu tasawuf. Jadi begitulah kesan khidmat. Kesan khidmat. Khidmat kepada guru ini sangat besar kesannya, yang membawa kepada bersihnya hati kita. Jadi, tapi bagi orang yang muhibbur riyasah, orang yang suka disanjung dan sebagainya, ya, maka pelajar-pelajar yang demikian, maka dia akan membangkang gurunya. Dia akan menolak pandangan dan pendapat-pendapat gurunya, dan tak akan dapat menyelamatkannya melainkan gurunya yang mengetahui akan punca penyakit tersebut. Kalau tidak, fasara mahjuban 'anil ma'ani, dia jadi terhijab daripada makna-makna as-samiyah, daripada makna-makna keimanan dan ma'rifah yang cemerlang daripada masuk ke dalam hatinya. Raghman kisabihi lituruq, sekalipun dia menganggotai tarikat-tarikat yang tertentu. Wasara maghruran, dan jadilah dia dengan menyertai tarikat itu tadi menyangkakan dia orang yang soleh, ila an inqadhahu Allah azza wa jalla insya'a, ya, sehinggalah kepada suatu tahap dia diselamatkan oleh Allah azza wa jalla sekiranya dikehendaki oleh Allah. Oleh kerana dia ikut tarikat, dia rasa dia orang soleh, dia rasa dia orang yang baik, bahkan boleh jadi dia rasa dia minal awliya, tetapi pada hakikatnya dia tidak meningkat, tidak berjalan ke hadapan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran faqud as-sidq, hilangnya sifat sidq daripada diri. Sebab tu kalau kita tengok orang tarikat, orang tasawuf, semuanya orang yang kita panggil peramah, orang yang tawadhu, orang yang nukratuz zat, membelakangkan dirinya dan mengutamakan orang lain. Jadi orang yang ikut tarikat, orang yang belajar tasawuf, orang yang mengamalkan tasawuf akan jadi manusia yang kita panggil sangat-sangat mesra dengan orang yang lain. Orang yang sentiasa dalam keadaan yang kita panggil bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia kerana sediknya tadi. Dia tidak mengharapkan melainkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini hanya kita lihat di kalangan mereka yang mengikuti para masyayikh daripada kalangan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mempelajari ilmu tasawuf dan mengamalkannya di dalam manhaj madrasah mereka dan dalam kehidupan mereka. Adapun manhaj yang tidak menerima tasawuf dan menolak tasawuf, maka kita akan tengok mereka itu kasar, mereka itu cepat untuk menghukum, mereka itu cepat untuk menilai orang, banyak kepada menilai orang, bukan menilai diri. Ini bezanya, ya, manhaj yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah, ya, dan kerana di dalamnya selain daripada ada tauhid, fiqh juga, ya, salah satu daripada tiang asasnya iaitu ihsan, iaitu tasawuf. Baik. Wa qad qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kaifa yashruqul qalbu suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu, ya, yashruq makna akan cemerlang, ya. Terjemahan dia bagaimanakah hati itu, surat 44 44
Imam Ibn Mu'tad 43. Betapa bercahaya hati, segala rupa akuan itu berupa dalam hatinya. Umpama cermin yang tertampal berbagai-bagai gambar pada cermin itu, maka sudah tentulah cermin itu tidak jernih lagi. Kaifa yashruqul qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarhal wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Yaitu betapa bercahaya hati, segala rupa akuan itu berupa dalam hatinya, atau betapa loba ia akan masuk ke hadirat Allah padahal ia tiada menyucikan dirinya daripada jinabah segala lalainya, atau betapa berjalan ia kepada Allah Ta'ala padahal ia tertambat dengan segala syahwatnya, atau betapa diharap akan segala seni-seni rahsia padahal ia tiada taubat daripada segala tergelincirnya. Iaitu bagaimana dia akan dapat memahami rahsia-rahsia ilmu dan ma'rifah tentang kebesaran Allah, ya, sekiranya dia masih lagi tidak bertaubat daripada su'ul adabnya, kelalaian dan juga kegelincirannya itu. Oleh sebab itu tak dapat tidak mestilah seorang murid itu bersifat dengan sifat sidq seperti yang telah diingatkan pada permulaan mukhtasar atau risalah yang kecil ini. Oleh itu fal asasu laisa dukhul turuq, maka asasnya bukanlah masuk dalam tariqat, tapi asasnya walakin sidqul iqbal ala Allah, iaitu jujur dia dalam mendekati Allah Azza wa Jalla, wa khulusun nafsi, dan bebas jiwanya minal kadzib, daripada sifat yang dusta. Benar-benar bersifat sidq dia, maka pada ketika itu dia akan dipimpin oleh Allah bertemu dengan murabbi dan juga para awliya dan para siddiqin yang akan memimpin dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tak ada siddiq, walaupun dia masuk tarikat, maka dia tidak ada yatrukul bab, tidak akan terbuka pintu ma'rifah kepadanya dengan sebab dia ada sifat siddiq pada diri. Kalau dia ada sifat siddiq, dia akan dibantu oleh Allah. Pernah berlaku, selalu diceritakan oleh para habaib, dia nama dia sama dengan nama khadam seorang syekh. Tapi syekh ini rupanya syekh yang berpura-pura dia seorang syekh, tetapi dalam rumahnya dia berbuat kefasikan. Ini dirahsiakan, tak ada siapa yang tahu melainkan khadamnya. Jadi datang anak muda, namanya sama macam nama khadam. Jadi bila sampai di rumah syekh tu, dia nak masuk, syekh tu tanya siapa, maka dia sebut nama. Nama sama macam nama khadam. Lalu syekh ni benar, dia masuk. Bila dia masuk dalam rumah tu, maka dia tengok adanya perempuan, adanya benda-benda yang tak elok dan sebagainya, tapi dia tundukkan pandangannya kerana sediknya betul-betul dia nak mempelajari ilmu tasawuf, dia nak menjadi orang yang soleh. Jadi bila dia lihat permata-permata, dia tundukkan matanya, dan kemudiannya syekh itu menugaskan dia supaya bekerja di kebunnya. Maka dia bekerja di kebunnya, dia terus duduk bersama dengan syekh itu, dan dia tidak apa kita panggil mengambil kira apa yang dilihat oleh matanya. Sebaliknya dia terus melaksanakan perintah syekh dengan penuh taat, sehingga disebut oleh para habaib bagaimana akhirnya setelah beberapa lama dia berkhidmat, beberapa lama dia belajar, disikap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya perkara-perkara yang gaib, sehingga melihat kepada perkara-perkara yang gaib yang berada di atas daripada perkara yang seperti syurga dan neraka, nampak dengan matanya. Ini adalah merupakan hasil daripada sidqul murid, kejujuran murid. Jadi walaupun dia terjebak dengan guru yang seperti itu, tapi dia tidak mengikut kefasikan tersebut, dia berniat untuk memperbaiki dirinya, maka Allah membimbingnya dan menyampaikan maksudnya itu tadi. Oleh sebab itu sidqul murid ini modal yang sangat asas. Dengan adanya sidq, seorang itu akan dilindungi Allah dan diselamatkan oleh Allah dalam apa situasi sekalipun. Jadi wattabi ila qaulillah azza wa jalla hatta la takunu min ahliha, dan waspada terhadap firman Allah azza wa jalla agar kamu tidak menjadi dari kalangan orangnya ataupun
ahli kepada ayat tersebut yang ditegur oleh Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi ayat ini menerangkan tentang sifat-sifat golongan yang munafik, ya, sebagai suatu ingatan kepada golongan yang beriman, menjauhi sifat itu. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sedar. Oleh itu, fa iyyaka wa iyyaka ayyuhal akhil karim, maka awas kamu wahai saudaraku yang mulia, minat tasarru'i, daripada tergopoh-gopoh, fi dukhuli turuq, memasuki tarekat, bi mubaya'ati syaikhin, dengan mengambil bai'ah daripada seorang syekh, la ta'rifu anta haqiqatahu, yang kamu belum tahu lagi akan hakikatnya. Qabla mura'ati, qabla ada waw situ jatuh, wa qabla mura'ati sidqi, dan sebelum meraihkan atau memelihara sifat sidq, alladhi mahsaluhu, yang mana tempat tercapainya sifat sidq, inda babil ittirar wal inkisar, kama sabaqa an qulnahu, sebagaimana yang telah lalu kami sebutkan. Jadi hendaklah seorang salih itu benar-benar berusaha mujahadatun nafsi, sehingga dia mencapai dan mengkecap makna as-sidq di dalam hatinya. Kemudiannya, bersyukurlah di atas nikmat istiqamah. Bersyukurlah di atas nikmat istiqamah. Jadi dalam bahagian mutammimat ini, bahagian yang ke-16 ini, mengingatkan balik tentang kepentingan sidq, ya, dan bagaimana apabila kita hendak menyertai akan satu tarekat, yang paling utama memastikan niat kita yang benar-benar jujur, maka insya-Allah barulah penyertaan kita itu mendatangkan faedah yang besar dan menjadi asbab kita diangkat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yaitu hendaklah kita bersyukur di atas nikmat istiqamah. Jadi nikmat istiqamah ni datang bila ilmu menjadi hal, bila ilmu telah turun ke dalam hati. Bila telah turun ke dalam hati, setakat mana ilmu tentang Allah, makrifat tentang Allah itu menguasai di dalam hati, melahirkan kepada itu amalan-amalan yang tertentu yang dimudahkan Allah untuk kita melakukan secara istiqamah. Secara istiqamah. Jadi Habib Ali zuhud, Masya Allah, tabarakallah, rumah tu pun rumah sewa. Bila dia dah meninggal, rumah tu pun dirobohkan. Tak ada. Rumah tu pun dirobohkan oleh tuan rumah. Jadi zuhudnya tak ditinggalkan apa-apa, ya. Ini adalah suatu sifat yang tak mudah untuk dilakukan, melainkan ianya dengan sebab bakat keimanan, maka dia boleh beristiqamah dengan sifat itu sehingga wafatnya. Boleh beristiqamah. Bukan sifat itu saja, sifat wara' yang ada pada beliau. Jadi beliau tak makan daging yang disimpan di dalam peti. Kerana lazim daging yang disimpan di dalam peti ini adalah daging yang diimport. Dia hanya makan daging yang disembelih betul-betul. Jadi kalau ada orang bawa makanan kepada dia daging, maka dia akan tanya kepada orang tu, daging ni daging peti ais ke ataupun daging sebelih. Dia kata, Habib anak sebelih sendiri, dah dia tak nak makan. Sebab apa? Dia kata daging ni daging peti ais. Dan dia kata, Habib anak sebelih sendiri, bukan daging peti ais. Dan dia kata, dah, ni daging peti ais. Akhirnya dia telefon isteri dia, apa pada buat dengan daging ni? Isteri dia kata, aku simpan dalam peti ais. Aku simpan dalam peti ais. Maknanya dah duduk dalam peti ais. Jadi kalau duduk dalam peti ais, apa maknanya? Ada daging lain, ada daging sebelah. Jadi sudah subahat, macam-macam. Itu hadul wara', sangat wara'. Kita tak kira dah. Tapi begitulah, ya. Dan kita tak boleh nak ikut sifat itu. Kita Masya Allah dalam keadaan kita panggil tenang, dalam keadaan relax, tak boleh. Tapi dalam terjebak, terdesak. Contoh naik kereta, dah lapar. Kawan kita dia berhenti di McDonald. Dia pun minta burger. Kita tengok kawan kita ni, Masya Allah, ada majlis habaib, tapi makan McDonald.
Jadi kita masa tu macam mana? Kita sangat menghormati kawan kita ni. Nah, kita menganggap kita sebagai orang yang mengikut dia. Nah, sahabat kita ni, mana majlis kita, dia pergi, kita ikut dia. Tiba-tiba dia makan McDonald, macam mana? Ketika itu sifat warak tadi, kalau hanya merupakan, kita panggil sifat yang datang daripada hal keadaan yang cuba kita ikuti, tapi bukan merupakan, kita panggil hal yang datang dari manzilatul iman, ketika itu hilang istiqamah. Ketika itu insya-Allah lah halal, insya-Allah, insya-Allah khair, insya-Allah khair, khair habis. Tapi kalau datang daripada sifat kita panggil waraknya, dan tetap juga dia akan menolak sebagai Al-Habib Ali Al-Husaini. Oleh itu sifat istiqamah ini hendaklah kita syukuri, kerana dia datang tak akan berlaku istiqamah melainkan manzilatul iman, ada pangkat keimanan, barulah boleh istiqamah, barulah ketika itu ilmu menjadi hal di dalam hati kita. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat tersebut. Ada seorang habib di Indonesia, ya, dia tinggal tahajud satu malam. Dia boleh kata tak tinggal tahajud, malam tu dia tertinggal, dia panggil khadam. Dia tanya khadam dia, ni setelah dia selidik, dia ada mengumpat orang tak, dia ada menyakiti perasaan orang tidak, dia ada tak buat benda-benda yang maksiat. Dia tengok tak ada, dia muhasabah diri dia, tak ada. Baru dia panggil khadam dia, baru dia tengok orang lain, dia panggil. Dia tanya khadam dia, kau beli susu ni di mana? Khadamnya akan bertugas beli susu untuk dia antara tugasnya. Sekarang dia tanya, kau beli susu ni di mana? Dia syak susu ni dibeli bukan daripada kedai yang biasa beli susu. Khadam dia kata, saya beli daripada kedai fulan. Kau tak beli daripada kedai yang biasa? Tak, kedai itu masa itu tutup. Jadi jadi dia tak dapat beli. Jadi dia pergi kedai yang lain. Kau pergi kedai yang lain? Oh, kedai yang lain. Kedai mana? Kedai fulan dan fulan. Oh, patutlah. Kedai fulan dan fulan, dia diketahui dia mencampurkan susu dengan air. Jadi yang menjual tu yang buat kesalahan. Tapi bila kita beli daripada dia, kita terpanik dengan syubhat. Walaupun kita beli, kita halal, tapi sudah ada syubhat. Kerana di situ apa dia? Kita telah membantu orang yang berbuat perkara yang bukan, yang mencampurkan air dengan susu. Dia kata inilah sebabnya yang menyebabkan dia tertinggal tahajud. Ni kita panggil al-warak. Warak macam ni, ya, dia tak datang melainkan dengan sebab, ya, manzilatul iman. Al-Habib Ali sampai umurnya 90 pun ataupun 89 masih lagi menunaikan ibadat saat-saat umurnya yang akhir, masih dipapah oleh anaknya dan cucunya untuk bersembahyang tahajud di waktu malam. Dipapah. Ada kurus kering dia, sembahyang tahajud di waktu malam. Itu dia. Kerana waraknya tadi, maka bersih darah dagingnya, menyebabkan darah daging itu sentiasa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menerima nikmat istiqamah, kita yang ada di sini semua kerana manzilatul iman. Kalau tidak, tak ada di sini. Kita datang ini luar biasa bagi orang yang tak diberi nikmat ini. Dia nak melangkah 5 meter dekat dengan pohon pun dia sudah merasa, kita panggil gelisah. Apatah lagi masuk dalam pondok, apatah lagi duduk belajar dalam pondok. Ini orang yang terpilih sahaja, yang dipilih oleh Allah, dan ini berkaitan dengan pangkat keimanan yang telah dikurniakan Allah kepada dirinya. Oleh sebab itu hendaklah bersyukur dan istiqamah dan tingkatkan sehingga kepada pangkat-pangkat yang seterusnya. Washkurillah in kunta wajadta nafsaka fi ta'atin wa istiqamatin. Bersyukurlah kepada Allah sekiranya engkau mendapati dirimu dalam mentaati Allah dan dalam keadaan yang istiqamah. Lianna dzalika mahdha rahmatillahi alaik, kerana sebenarnya itu semata-mata rahmat Allah untukmu. Falaula tilka rahmah, kalaulah bukan rahmat Allah itu, ma kunta taqsud, awal-awal lagi kamu sudah tidak mempunyai keinginan untuk mendekati Allah. Wa ma kunta ta'mal, dan sudah tentulah kamu tidak akan masuk beramal dengan amal-amal yang soleh.
Li'anna nafsa ammaratun bisu, kerana jiwa itu suka menyuruh kepada hal yang buruk, yang tidak baik. Wa li'anna bani adama khatta'un, dan kerana anak Adam itu dicipta oleh Allah, iaitu sentiasa berbuat kesalahan. Tiba-tiba kamu tak berbuat kesalahan, kamu boleh istiqamah. Itu dia. Tiba-tiba nafsu kamu yang amarah bisu ini, kamu dapat lawan dia. Ini kalau tidak sebab rahmat, pertolongan Allah, mustahil. Sebab kita masih tetap manusia, kita masih lagi tetap manusia, dan masih lagi ada nafsu dalam badan kita. Macam mana kita tak jadi seperti orang yang lain? Ini tak lain tak bukan kerana campur tangan Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka menyebabkan kita mendapat nikmat istiqamah itu tadi. Oleh itu, fama kana minka min ta'atin, maka apa sahaja yang datang darimu daripada ketaatan, fahuwa bisababi kiswatir rahmah, maka ia ialah dengan sebab balutan rahmat, anzalallahu ala qalbika, yang telah diturun Allah ke atas hatimu. Fal insan muhtajun ila rahmatillah azza wa jalla liyasunahu min su'i fi'lihi, wa huwa muhtajun ila rahmatillah azza wa jalla lil qiyam ala ta'ati, wa huwa muhtajun ila rahmatillah azza wa jalla liistiqamati ala tilka ta'ati. Semua sekali memerlukan rahmat Allah. Jadi manusia memerlukan kepada rahmat Allah untuk melindungi dirinya daripada kesan perbuatan buruknya, dan manusia mengharapkan rahmat Allah azza wa jalla untuk dia dapat berbuat taat, dan manusia memerlukan rahmat Allah azza wa jalla untuk dia dapat istiqamah dalam ketaatan itu. Qala Allah azza wa jalla, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tengok tu, ya. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi, mempunyai diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak ampuni kami dan tidak rahmati akan kami, pastilah kami jadi orang yang rugi. Perlu kepada rahmat Allah, ya. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan palingkan hati-hati kami selepas Engkau berikan hidayah kepada kami dan kurniakan untuk kami dari sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pemberi. Jadi, faman ladzi minka ayyuhal insan, apa yang datang daripadamu wahai manusia sebenarnya? Apa sebenarnya yang datang daripadamu? La syai', tak ada sesuatu. Hanya ikhtiar yang tidak boleh mencipta, ikhtiar yang tidak boleh mengada atau menjadikan sesuatu. Dia panggil al-qudrah al-hadithah, iaitu ikhtiar yang tidak boleh mengada dan meniadakan. Jadi sebenarnya kita ikhtiar disambung oleh Allah. Dengan rahmatnya Allah jadikan sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan. Tapi kalau tak disambung oleh Allah, maka kita ikhtiar tidak akan mencapai kejayaan. Oleh sebab itu, la syai' fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada sebarang daya untuk berbuat taat dan tak ada sebarang kekuatan untuk meninggalkan maksiat, melainkan dengan pertolongan Allah yang tertinggi dari segala kekurangan, yang agung dengan segala sifat kesempurnaan. Fasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh yaqul lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Selama-lamanya tak akan masuk seseorang kamu ke dalam syurga dengan sebab amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, bukan juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ana, aku pun bukan juga, illa melainkan an yataghammadani Allah birahmatihi, aku telah diliputkan oleh Allah dengan rahmatnya. Jadi bila kita tahu nikmat istiqamah ini semata-mata kurniaan Allah, harus Allah tarik balik. Sebagaimana di dalam Dewan Aulia ada yang terkeluar daripada senarai para aulia. Sebagaimana orang yang berada pada manzilah iman yang tertentu, mungkin manzilatul khauf, suatu ketika dia seorang yang terkenal sangat takut kepada Allah, boleh jadi satu hari oleh kerana dia buruk adab dengan Allah, maka diturunkan pangkatnya, tidak lagi bersifat dengan khauf, tetapi bersifat dengan raja sahaja, atau bersifat dengan sifat-sifat yang lain
yang lebih rendah daripada manzilah al-khauf kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini semua harus bagi Allah. Lantas apabila kita telah diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat istiqamah, hendaklah kita bertawadhu. Sebab lazimnya bila mula-mula masa ikut tarekat orang biasa saja, tapi lama-lama bila dah ikut lama-lama sudah ada ahwal salihin pada diri dia, ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia mengekalkan sifat tawadhu. Fa idza arafta dzalika, bila kau tahu yang demikian, falzamit tawadhu, maka lazimilah sifat tawadhu ala kulli muslimin. Wajtanibil kibr, jauhi sifat meninggikan diri, wal ujub, kagum terhadap kebolehan dirinya, wal hasad, dengki kepada orang yang lain yang dilihat lebih daripadanya. Kenapa? Semua itu pemberian Allah, bukan tempat untuk kita hasad. Kita diberi begini, orang lain diberi begini, maka hendaklah kita redha dengan ma qasamahullah, apa yang Allah bahagi-bahagikan kepada hamba-hambanya. Wa bataghi nasihata min kulli alimin, dan carilah nasihat dari setiap orang yang alim, wa taqiyin, dan yang bertakwa. Li'annaha tanfa'uka, kerana nasihat itu memberi manfaat untukmu, wa tu'inuka 'ala taqwa wal istiqamah, dan membantu engkau untuk bertakwa dan beristiqamah. Wa qad qala Allah 'azza wa jalla, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang mukminin. Jadi bagian mukadimahnya yang kedua, mengingatkan supaya kita bersyukur, bersifat tawadhu kepada Allah dan kepada seluruh makhluknya, dan seterusnya menjauhi perkara-perkara yang mendinding hati, yang mendinding hati. Jangan melakukan hal yang menghijab kembali hati kita. Kata ulama, qala Abu Hafsin, aksaru fasadil ahwal min thalathah, kebanyakan rosaknya ahwal seseorang, maka turun pangkatnya daripada 3 jalan. Apa dia? Yaitu fisqul arifin, orang yang arif, yang sudah disingkap ma'rifah padanya, yang sudah melalui perjalanan iman kepada Allah, sayrul iman wal irfan, yang sudah ada ahwal di sisi Allah dan disingkap oleh Allah ma'rifah kepadanya, ma'rifah al-qalbiyah atau qiyah. Tiba-tiba fasik, fisqul arif. Ini menyebabkan orang arif yang asalnya dilihat orang yang mempunyai, kita panggil pangkat itu tadi, turun semua. Yang boleh jadi tak kembali selama dan boleh jadi kembali semula. Jadi apabila kita telah termasuk di kalangan orang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan nikmat, disingkap oleh Allah akan ma'rifah itu tadi, jauhi sifat fasik. Mana kalau terjebak kepada dosa, bertaubat dengan segera. Jangan membiasakan ditangguh taubat sehingga akhirnya buat lagi tanpa taubat. Lepas tu buat lagi tanpa taubat. Akhirnya diulang maksiat 3, 6, 7, 10 kali dalam keadaan dia belum bertaubat. Ini membimbangkan, akhirnya menjadi fasik. Dan bila jadi fasik, ini asbab yang menyebabkan turun pangkat dia. Yang wali akhirnya tak jadi wali. Yang arif akhirnya tak menjadi arif lagi. Dihijab hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab lazim bila orang itu sudah mendapat arifah, sudah ada awal salihin, dia dah rasa muhtarun, terpedaya. Dia rasa insya-Allah tak ada apa-apa, kerana dia dah rasa dia dah jadi orang soleh. Mana kalau dia buat apa-apa pun lebih kurang, benda itu tak menjejaskan dirinya. Tidak. Ya, setiap dosa itu ada kesannya. Ya, ada kesan dan akibat. Maka bagi orang yang arifin, maka Allah Subhanahu wa taala merubah ahwalnya. Ini yang dipanggil sebagai dipanggil tahwil. Yang paling ditakuti oleh para soleh, apa dia? Khaufut tahwil, takut perubahan daripada istiqamah kepada tidak istiqamah, daripada iman kepada kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bagi orang yang arifin. Adapun bagi yang belum arifin, yang mengikuti orang yang arifin, makna yang mutasawwif. Ya, macam kita, contoh murid-murid kepada guru kita, maka yang paling merosakkan ahwal mereka,
mereka itu dah ada dalam keadaan kita panggil beramal soleh dan sebagainya, maka yang paling merosakkan ialah khiyanatul muhibbin, iaitu khianat daripada orang yang menyintai orang yang soleh. Ini maknanya buat benda yang tak elok kepada gurunya, buat benda yang mempunyai gurunya, maka perbuatan khianat daripada orang yang muhibbin, murid kepada guru yang dicintai ini, asbab yang menyebabkan akhirnya dicabut nikmat kepadanya daripadanya yang telah diberi oleh Allah. Nikmat cinta kepada orang soleh, nikmat memuliakan orang soleh, nikmat datang majlis-majlis orang soleh, akhirnya ditarik nikmat itu dan dibenci kepada orang soleh kerana khianatnya kepada para al-arifin atau orang-orang yang dipanggil ahlu. Kemudian jalan yang ketiga, yaitu wakidhbul muridin, yaitu sifat dusta. Bila kata dusta ni, suka mengikut dorongan nafsu di kalangan muridin, iaitu mereka yang mengikuti jalan tasawuf ni tadi, ya. Orang yang muridin. Jadi orang yang muridin, orang yang sudah mengikuti jalan tasawuf tetapi dia tidak jujur dalam mengikuti jalan itu, selalu kalah kepada kehendak nafsu. Tak ada mujahadah, kesungguhan, maka menyebabkan akhirnya berlaku di situ, walaupun dia ada semangat, akhirnya semangat itu hilang, akhir nur itu padam, akhirnya dia meninggalkan keinginannya dan kemahuannya untuk berubah. Jadi aksaru fasadil ahwal min thalatha, fisqul arifin wa khiyanatul muhibbin wa kidhbul muridin. Baik. Menjauhi perkara-perkara yang mendidih hati. Jadi apa dia? Jangan khianat, jangan berbuat dosa tanpa segera bertaubat. Jauhi dosa, kalau terbuat istighfar dengan segera, taubatan nasuha balik. Habis itu ustaz, dah taubat ulang balik, taubat lagi, dah taubat ulang balik, taubat lagi. Kerana dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu kulla mufattanin tawwab, sesungguhnya Allah mengintai setiap orang yang dikalahkan oleh nafsunya tapi sering mengulangi taubatnya. Yang Allah tak suka orang yang dikalahkan nafsu tak bertaubat. Ayat ini yang menuju kepada kefasikan. Orang ini dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita dah buat dosa, dah mujahadah dah, buat lagi. Itu dia. Buat lagi, astagfirullah. Anak aku tak mau dah. Aku kita panggil mata anak melihat benda yang muka, tak mau dah. Dalam astagfirullah tu, ternampak ada Cina lalu pakai skirt, sempat lagi paling tinggi. Astagfirullah lagi. Astagfirullah. Kena macam tu. Sentiasa macam tu. Tidak boleh meredai nafsu. Sampai datang bantuan Allah yang memudahkan dia meninggal ataupun yang menghilangkan rasaan dan kelazatan nafsu untuk berbuat maksiat. Wa akhiran ansuka wa nafsi, akhir aku menasihatimu dan jiwa diriku sendiri, bijtinabi jami'i mawani'i wa hujub, jami'i mawani'i wa hujub, jami'i mawani'a wa hujub, dengan menjauhi setiap hal yang menghalang dan hijab. Ini kita tanya kepada yang alim nahu. Ni mawani ini dipanggil apa dia? Mamnu' min as-sarf, iaitu atau wazan mafa'il. Jadi lazimnya dibaca dengan bahagian atas. Tanya orang yang alim nahu, ustaz pun dah lupa kaedah ni. Wa hujubin, dan juga hijab. Wa hiya ma akhbaraha Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi kitabih. Perkara yang menghijab ini, yang menimbulkan kemurkaan Allah ini, itu perkara yang menghijab. Ini yang disebut oleh Allah dalam Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Afdalus salatu wassalam, afdalus salati wassalam min sababi ghadabillahi subhanahu wa ta'ala. Wasluk kulla tariqin yusiluka ila mahabbatillahi azza wa jalla al-warid fil kitab wa sunnah. Dan ikutilah semua jalan yang menyampaikan kamu kepada kecintaan Allah azza wa jalla sebagaimana yang terdapat keterangannya dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ad'ullaha da'iman an yahfazaka min al-hujub. Aku menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah
sentiasa agar memelihara dirimu daripada hijab ba'dal fathi, selepas diberikan pembukaan oleh Allah, wa minad dalal, daripada kesesatan ba'dal huda, selepas mendapat petunjuk. Nah, bila mendoakan orang yang lain, maka malaikat mendoakan untuknya. Ya. Qala Allah azza wa jalla, wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtufuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ya, iaitu ni hal keadaan orang yang jatuh pangkatnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maksudnya, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Na'udzubillah, sudah meningkat pada manzilah-manzilah yang tertentu, tiba-tiba jatuh ke bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi jauhilah al-khiyanah, jauhlah al-fisq, dan jauhlah al-kadhib. InsyaAllah kita tidak terjebak dalam hal-hal yang dimurkai Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Wa arsyadana Allahu jami'an, dan memberi bimbingan kepada kita oleh Allah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi habis penutup dan doa. Fahadhihi majmu'atu ma aradna tambihuha li muridir rahman min sa'iril ikhwan. Ada sikit tambahan Ustaz. Ada sikit tambahan. Tak apa Ustaz, tak bawa kita. Iaitu antara perkara hijab yang sangat besar, iaitu dunia. Hubbud dunia. Ya. Jadi hati-hati daripada masuk hubbud dunia di dalam hati kita. Ya. Jadi kecintaan kepada dunia ini telah mengeluarkan ramai orang-orang yang soleh daripada senarai orang-orang yang soleh. Jadi berat kecintaan kepada dunia. Sebab itu para ulama Rabbani, mereka itu sangat teliti di dalam soal-soal keduniaan ini. Mereka perhatikan betul-betul, adakah mereka itu di kalangan orang yang beramal dengan apa dia dipanggil sebagai jalan syukur ataukah jalan sabar. Jadi kalau jalan sabar, tasawuf itu mazhabnya dua. Satu tasawuf yang mazhabnya mazhab syukur. Mazhab syukur ini iaitu mazhab yang menzahirkan nikmat Allah, menzahirkan dengan kemewahan-kemewahan yang diberi oleh Allah, kan dimurahkan rezekinya oleh Allah, maka dia zahirkan kepada umat syukran lillah. Dan satu lagi iaitu mazhab sabar, iaitu dia bersabar dengan kezuhudan, menjauhi daripada dunia. Jadi kedua-dua ini adalah mazhab tasawuf. Jadi seseorang itu berada dalam mazhab yang mana, maka dialah yang akan dapat mengesannya. Jadi kalau dia menzahirkan kemewahan, kesenangan, tetapi dia tetap istiqamah, dia tetap mentaati Allah, dia tetap dalam keadaan yang hatinya sakinah, tenang, terjauh daripada takabur, terjauh hatinya daripada hal-hal yang merosakkan, maka orang ini dipanggil mazhabnya mazhab syukur. Tetapi kalau dia contoh, dia diberikan kesenangan oleh Allah, lalu dia pun menggunakan kesenangan itu untuk mendapatkan kemewahan tertentu, dan dengan kemewahan tertentu itu menyebabkan hatinya jadi gelisah, dan dia mula menjadi orang yang hatinya sudah lagi tidak bersifat, kita panggil tawaduk dan sebagainya. Maka itu maknanya dia bukan mazhab syukur, tapi adalah orang yang berada dalam mazhab sabar. Maka hendaklah walaupun ada kemewahan, jangan menzahirkan kemewahannya itu. Jadi kita tak tahu siapa mazhab syukur dan mazhab sabar. Jadi ini dua keadaan. Maka apabila kita diberikan kesenangan dan kemewahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekiranya kita berada pada mazhab syukur dan mazhab sabar, ini dua-duanya baik, hadza khair. Yang kita takut ittiba'ul hawa, mengikut nafsu. Yang kita takut yang itu. Jadi bukan berada pada mazhab sabar, bukan berada pada mazhab syukur, tapi sudah tidak menjalani jalan mujahadah, sebaliknya mengikut kehendak nafsu, mengikut kehendak nafsu. Jadi dia kita panggil
hidup mengikut keinginan nafsu syahwatnya, maka kemewahannya kerana mengikut nafsunya, dan kemudiannya kemiskinannya pun kerana mengikut nafsunya juga, kerana malasnya, kerana tak berusahanya, kerana kita panggil tidak bertanggungjawabnya kepada anak dan isteri. Jadi bukan mazhab sabar, itu dia panggil orang yang mengikut nafsu. Jadi hal ini adalah hal yang perlu kita ketahui supaya kita terelak daripada mengikut nafsu, lalu hubbud dunia, sehingga akhirnya menyebabkan hati kita terhijab daripada peningkatan yang seterusnya. Kemudian di penutup dan doa. Ustaz tak tahu di masa Ustaz karang risalah ni, Ustaz masa tu tak ada duit sebagai talabah, jadi tak mengalami pengalaman berduit. Masa tu belum dapat sampul lagi. Jadi masa tu tak ada, jadi tak masukkan bab itu di sini. Tapi bila dah balik, baru tahu kesan dunia itu. Kesan dunia itu sampai kita jadi mabuk. Setengah orang yang mabuk tu, dia beli sesuatu yang dia minat, kasut, kalau kasut sampai berpuluh kasut, itu dia dah panggil hubbud dunia, dah jadi mabuk dia. Nampak je nama kasut yang baru, beli pula. Yang minat beg, muslimat, beg pula. Sampai kalau lalu di depan kedai beg, suaminya takut. Ini yang dikatakan mengikut nafsu. Jadi mabuk jadi. Jadi dalam hal ini, itu Ustaz kata perlu dibezakan mazhab sabar dan mazhab syukur, dan antara orang yang mengikut nafsu. Jadi bukan tujuan untuk menilai orang, tapi untuk menilai diri sendiri supaya berlaku salamatul qalbi dan salamatul sayr ila Allah, selamat dan sejahtera perjalanan kita dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila balik Malaysia ada duit, ada apa sebagainya, macam Ustaz sebut tadi, mula beli jam yang kita berkenan, pen yang kita berkenan, mula itu dan ini, mula pada ketika itu hati itu sudah mula jadi kita panggil al-jam'u ma'allah, berhimpun dengan Allah, wa ta'alluq ma'allah, terikat dengan Allah pada setiap masa dan saat, sudah menjadi kita panggil terhakis sedikit demi sedikit. Bahkan mula merasa tenang, merasa selesa dengan adanya dunia yang kita dapati, yang kita beli kerana sesuai dengan nafsu kita. Benda ni bila berterusan akhir menjadi penyakit, dan bila menjadi penyakit perlu pula untuk mengobatinya balik. Jadi awas dalam perkara yang demikian. Wa akhiran ansuhka nafsi, dan akhirnya aku menasihati diriku. Anda baca dari tadi, wa ad'u Allah daiman an yahfazaka min al-hujub بعد الفتح ومن الضلال بعد الهدى. قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأرشدنا الله جميعا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. penutup, فهذه مجموعة ما أردنا تنبيهها لمريد الرحمن. Inilah dia himpunan yang ingin kami ingatkan kepada yang menginginkan keredaan Ar-Rahman min sa'iril ikhwanil kiram, daripada semua kawan-kawan yang mulia-mulia. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi alhamdulillah dalam tempoh 1 hari, dalam 4 sesi, lebih kurang tempoh 1 hari, dalam 4 sesi, alhamdulillah kita selesai membaca risalah ini atau mukhtasar ini, dan mendapat gambaran tentang adab-adab as-sayr ila Allah yang sudah tentulah ini hanyalah mukhtasar yang sangat kecil, namun sebagai muqaddimah bagi mubtadiin, bagi yang baru nak mula minal muridin,
daripada orang-orang yang ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, menjalani jalan tasawuf, insya-Allah memberi manfaat dan faedah insya-Allah. Jadi saya sebelum tutup pengajian ini, saya buka pada persoalan, sekiranya ada, falyatafaddalu mashkura. Masya Allah, ada air soya ada bunyi. Ustaz minat air soya. Masa Ustaz mengajar di Petronas, satu ketika dia letakkan air soya. Mengajar tidak? Minum. Mengajar tidak? Minum. Tengok bagaimana dunia itu bila kita menyintai, dia mengganggu. Ya? Mengganggu kita. Itulah dunia. Tak sabarlah, tunggulah sampai habis mengajar. Tak. Yang dekat depan ni. Tadi. Silakan. Jadi mazhab sabar dan mazhab syukur ni, contoh kita tengok Al-Imam Abu Hanifah, beliau seorang tajir, seorang pedagang. Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah memang seorang yang kaya raya, sentiasa menukar pakaian dia dengan pakaian yang baru. Begitulah juga dengan, tapi beliau min ahlillah. Semua a'immatul mazahib al-arba'ah minal awliya semua. Bila nak meriwayat hadis, pakai baju baru. Imam Malik pun macam tu juga. Bila nak meriwayat hadis, pakai baju yang secantik-cantiknya. Imam Ibn Sirin, seorang tajir, kaya raya, tapi mereka ini semua min ahlillah. Mazhab mereka sudah tentu bukan mazhab sabar, tapi mazhab syukur, menzahirkan kekayaan. Tapi walaupun menzahirkan kekayaannya, tetap bersifat wara', tetap bersifat wara', tetap bersifat khauf, tetap bersifat taqwa. Contoh Imam Ibn Sirin, 1000 tong minyak zaitun yang dia perdagangkan. Tiba-tiba salah satu daripada tong minyak zaitun ini dimasuki tikus, mati kat dalam. Lalu khadamnya mengadu kepada dia, bekerja dia kata ada satu tong dah dimasuki bangkai tikus, tapi khadamnya terlupa tong yang mana satu, dia tak tanda. Maka nak buat macam mana? 1000 tong. Imam Ibn Sirin kata, sudah buang semua 1000 tong minyak. Kalau dia tak mau menjual najis kepada orang yang beriman, nanti duit yang dia dapat akan jadi duit yang syubhat, tak pasti. Ini dia, walaupun dia kaya raya, tapi bersifat sangat wak. 1000 tong semua buang minyak, bayangkan. Ini dipanggil mazhabus syukur. Orang yang memang dimurahkan rezeki oleh Allah kepada ini, memang Allah murahkan rezeki. Macam saya kata, ya, kalau orang tu murah rezeki, dia apa ni? Saya selalu buat perumpamaan, dia jual abang balik pun bergantung anak dia rezeki. Kita kalau yang rezeki dia sempit, dia jual abang balik, dengan dia pun terbalik dengan abang besar. Yang jenis rezekinya sempit, dia sampai satu tahap takat tu saja. Ya, ini rezeki masing-masing. Kerana Allah menguji hamba-Nya, ya, dan Allah lebih tahu hamba-Nya bagaimana. Jadi tak kira orang yang kaya, tak kira orang yang susah atau yang sederhana, semuanya ada jalannya kepada Allah. Maka ada yang melalui mazhab syukur, ada yang melalui mazhab sabar. Jadi kalau dia kaya, lalu dia bertakwa kepada Allah, kekayaannya tetap berterusan. Tetapi walaupun dia bertakwa, walaupun dia kaya, dia meningkat dalam ketakwaannya, sifat waraknya, dan dia menzahirkan kekayaannya dalam keadaan dia terus beristiqamah. Al-Imam Al-Alusi, kaya raya betul. Ini seorang ulama tafsir yang terkenal. Tafsirnya disebut pada nama di tafsir Al-Alusi. Dia kaya raya, muridnya semua dia support. Dia bina bangunan, bayaran semua free of charge.
hari raya dia. Ini adalah merupakan menzahirkan kesyukuran kepada Allah di atas rezeki yang diberi oleh Allah kepadanya. Ini mazhab syukur. Jadi kalau kita di Malaysia, saya ingat yang bermazhab seperti ini seperti Dr. Harudin. Kenderaannya besar, rumahnya besar, tapi beliau kita tengok pada peribadi seorang yang sangat tawab, cakapnya halus, seorang yang kita panggil sifat-sifat ahlillah, istiqamah, orang yang kita panggil menimbulkan banyak kebaikan kepada umat di dalam majlis-majlis ilmu dan nasihat dan dakwah yang dia sampaikan. Ini yang dipanggil sebagai mazhab syukur. Adapun mazhab sabar ialah orang yang memang Allah uji dia dengan bersabar mengelak daripada mata benda dunia, kerana mata benda dunia itu menjadi fitnah kepada dia. Jadi kalau orang dalam mazhab syukur letakkan yang harga 1,000 di poketnya, dahsyat, tak ada apa. Jadi kalau dia berjalan, pennya tak ada apa di situ juga. Tapi kalau yang mazhab sabar letakkan, pennya yang jalan dulu. Kenapa? Jadi bangga, jadi bongkak, jadi sombong, jadi mengagumkan mata benda dunia. Ini maknanya apa? Dia adalah seorang yang menjalani mazhab sabar, maka dia tak boleh kita panggil bermewah-mewah dengan dunia, kerana hal itu merosakkan hatinya. Maka hendaklah dia mengambil sekadar yang perlu. Nah, kalau banyak yang diberi oleh Allah, maka dia gunakan untuk diberikan infak, sedekah kepada kaum keluarganya, kepada orang yang susah. Tapi dia tidak menzahirkan kesenangannya. Kerana bila dia menzahirkan kesenangannya, dia mula steringnya mula sengit. Steringnya mula sengit. Itu dia. Jadi orang macam ni dipanggil mazhab sabar. Jadi pokoknya apa dia? Iaitu dalam dia menjaga hatinya supaya istiqamah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hati, tidak boleh dia itu dalam keadaan yang kita panggil menampilkan kemewahan. Ada hati, hal itu tidak memberi sebarang kesan. Bahkan bila dia menampilkan kemewahan, dia meningkat lagi kerana syukur kepada Allah. Ini dua mazhab yang berbeza. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada surat? Ya. Yang pertama sekali kita kena pastikan betul ke benda itu salah. Dan setelah kita pastikan benda itu betul-betul perkara yang memang salah, yang mujma' alaih. Kaedah la yunkaru al-mukhtalaf fihi. Tidak diingkari perkara yang diperselisihkan. Innama yunkaru al-mujma' alaih. Yang diingkari ialah perkara yang diijma'kan. Memang perkara itu haram, memang perkara itu dalal. Contoh minum arak, contoh fahaman Mu'tazilah, contoh apa kita panggil hari ini fahaman Syiah. Ini perkara yang memang mujma' bahawa ianya adalah perkara yang mungkar dan yang dalal. Maka ketika itu hendaklah kita menegur dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar sekadar yang kita termampu, dengan cara dan adabnya, supaya jangan kita nak membuka satu pintu kebaikan dengan kita membuat teguran, tiba-tiba terbuka dengan perbuatan yang tidak berhikmah 10 pintu kejahatan. Sebagaimana yang berlaku di Syria, nak bawa kebaikan kepada umat dengan menentang pemerintah yang ada pada ketika itu, tetapi dengan cara yang silap, akhir membuka beratus pintu kejahatan yang merosakkan umat. Maka hendaklah kita cukup berhikmah di dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan ini memerlukan ilmu dan memerlukan yang melakukannya min wurathid an-nubuwah al-wurath al-kamilah lin Nabi SAW, iaitu pewaris yang sempurna dalam dakwah daripada Rasulullah SAW.
yang mempunyai hikmah, yang mempunyai kebijaksanaan, yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dia membuat satu-satu keputusan dalam jalan dakwah itu tadi. Maka orang yang demikian, insya-Allah bila dia menegur, bila dia bertindak, maka tindakan dia membawa kebaikan, tidak membuka pintu kejahatan. Tegur memang kita kena tegur. Maka kalau kita tak mampu, maka hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang demikian, yang berada di dalam negara dan dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Soalan Ustaz, dalam kita beristighfar, adakah kita kena ingat dosa-dosa kita? Memanglah, ya. Bila kita beristighfar itu tadi, memohon keampunan daripada Allah. Keampunan daripada apa? Daripada perbuatan dosa, ya. Maka bila kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon supaya Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan kita berazam untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan kita, ya, apa yang dipanggil tadi, bertaubat dengan taubatan nasuha. Barulah istighfar itu menjadi istighfar yang sebenar. Istighfar yang kita sebut dan kita lantunkan sebagai dorongan daripada susulan daripada taubatan nasuha. Kita taubat semua, tetapi ya, taubat yang telah kita lakukan itu untuk memperkukuhkan lagi, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ketika kita tidak ingat kita telah berdoa kerana kita berasa kita tidak melakukan dosa secara praktik. Jika kita terfikir melakukan dosa sehingga membayangkan perbuatan kita itu, adakah hati kita akan gelap dan hitam dengan angan-angan kita itu? Jadi, ya, dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa yang kita bayangkan keagungan Allah, sifat rahmatnya, sifat rafah dan kasih sayang Allah, yang kita bayangkan kemurkaannya, ya, Allah Subhanahu wa taala kalau kita berterusan di dalam dosa. Bukan kita membayangkan filem-filem gambaran dosa yang telah kita lakukan itu tadi, ya. Dan boleh jadi kalau kita bayangkan perbuatan itu, nanti ia menjadi satu bentuk was-was daripada syaitan, ya, yang menyebabkan akhirnya kita terkenang lagi dengan perbuatan dosa itu. Jadi yang kita ingat kita berdoa ketika beristighfar ialah yang kita ingat ketika berdoa kepada Allah tadi supaya Allah memberikan kita nikmat istiqamah dan sebagainya, ialah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa berfikir kita bergelumang dengan dosa. Mungkin ada perkara lara yang kita perbuat, tetapi kita berterusan berada dalam perasaan itu. Contoh, perasaan kita menyukai seseorang yang haram hubungan dengan kita. Adakah perasaan itu menandakan bergelumang di hidup kita dengan dosa? Ya, kita berfikir di dalam fikiran kita atau dalam perasaan kita dengan sesuatu yang menyalahi keredaan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila ia disengajakan menjadi dosa. Dia sudah menjadi azam, sudah menjadi cita-cita kita, cuma tidak dilaksanakan saja. Sudah menjadi, kita panggil mainan perasaan kita, ya. Jadi walaupun kita tak buat, tapi sudah ada dalam hati kita. Maka kalau dia sudah ada dalam hati kita dan kita sengaja menyuburkannya dalam hati kita, ini adalah perbuatan dosa, ya. Jadi hendaklah kita elakkan bila datang perasaan macam itu, astagfirullahalazim, kita hendaklah tepis, dan tidak melayannya dalam diri kita, kerana itu adalah merupakan was-was daripada syaitan. Jadi dosa ni bila dah jadi sampai peringkat azam, ya, maknanya dia dalam hati dia dia memang nak dengan seseorang itu yang menyalahi syariat, sebagai contoh perempuan sama perempuan atau lelaki sama lelaki, dan benda itu dimainkan dalam perasaannya, dalam khayalnya, walaupun dia tak buat, maka dia sudah ada sifat al-azmu, berazam, cuma dia tak laksanakan, maka itu adalah dosa. Wallahu a'lam. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon beri doa khusus untuk mendapat hidayah untuk diri sendiri dan orang-orang yang rapat dengan kita supaya sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz masa ustaz dalam keadaan terombang-ambing, iaitu nak cari penyelesaian, siapa yang nak bimbing. Jadi ustaz masa tu mengunjungi secara berterusan guru kita belajar Al-Quran, mengulang Al-Quran di Mesir, cara baca yang betul. Jadi mengunjungi guru ustaz ni namanya Syekh Muhammad Zamzami rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka bila belajar dengan dia kaki dia dua-dua dimasuki kaca, bengkak kaki dia, merah. Kita tengok pun dah sakit. Jadi bila kita pergi mengaji dekat rumah dia kecil je, kita kata, Syekh, sebab apa Syekh tak pergi masjid, tak pergi ke mustashfa dia ilaj, buang kaca, sapu ubat supaya. Dia jawab apa? Dia jawab dengan jawapan yang luar biasa. Jawapan dia, kullu minal habibi khair, setiap yang datang daripada kekasih itu adalah baik. Jadi kisahnya dia dapat kaca itu ketika dia tawaf di Kaabah. Maka tawaf di Kaabah tiba-tiba ada kaca, dia terpidak kedua-dua belah kakinya. Dia anggap itu pemberian Allah untuknya. Ini hal keadaan orang-orang yang ada makam dan pangkat di sisi Allah. Kita sembilu masuk pun bergaduh apa dengan semua. Jadi kita jangan pula lagi ada masuk sembilu atau kaca kita tak buat kerana nak jadi macam tu. Dah itu berdasarkan pangkat keimanan. Sebagaimana Allah almarhum Tok Kenali ulat duduk dalam kakinya, kerana kakinya jadi busuk, ada ulat. Jadi ulat ini bila dia nak ambil wudu, dia keluarkan, letak di sebelah gigi dan ambil wudu. Dah selesai wudu, dia ambil ulat tu, masukkan balik dalam kaki. Bila ditanya oleh murid-muridnya, dia kata Allah telah mentakdirkan rezekinya di dalam kaki. Ni dia panggil beramal dengan qada dan qadar, rida kepada Allah. Jadi kita jangan buat kerana kita bukan di tahap itu. Jadi kita kalau sakit gigi habis semua orang kita marahkan. Jadi mereka tidak, walaupun kaki dia masuk kaki, terus mengajar Quran pada murid-murid daripada Al-Azhar, datang ke rumah dia terus mengajar Quran. Sebelum tu dia mengajar di Masjid Al-Azhar. Jadi dia setiap kali ustaz pergi jumpa dia dalam keadaan hati yang bimbang, susah hati, maka dia kata selawat, banyakkan selawat. Itu pesanan. Ustaz pergi lagi besok, dia kata selawat, sebab ustaz tak buat lagi. Selawat kata. Pergi lagi, dia syarah bab selawat lagi. Pergi lagi, dia syarah bab selawat. Sampai satu saat ustaz buat. Setelah ustaz terbaca syarah Al-Hikam oleh Syekh Sa'id Hawal, di bahagian belakang disebut bagi orang yang tak ada guru yang mursyid, maka selawat 1000 kali sehari itu boleh menggantikan tempat guru. Maka ustaz amal 1000 kali baca di dalam sehari. Jadi dia amalkan berterusan. Elok bila kita dah mula amalkan selawat, pergi mengaji Quran, tak sebut langsung dah bab selawat. Ini Masya Allah ahwalul awliya. Ahwalul awliya. Antaqallahu lisanahu, Allah jadikan dia itu diberi taufik membimbing manusia kepada Allah. Maka ketika saat manusia perlukan bimbingan, Allah perjalankan lidah ini cakap perkara yang diperlukan untuk membimbing manusia. Bila dah selesai dan dah diikuti, maka dia tak sebut dah. Jadi selawat ini adalah merupakan petua yang sangat besar, macam Ustaz sebut tadi malam. Maka kalau Ustaz nak pesan dengan sesuatu amalan, ialah perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat. Ada seorang wanita yang terkenal yang dipanggil sebagai iaitu Rabi'ah Hadrami, maknanya Rabi'ah Hadramaut, Rabi'atul Adawiyah Hadramaut. Jadi wanita ni ialah wanita biasa, bukan daripada keturunan Habai, tetapi pangkatnya sangat tinggi sehingga Qutbul Awliya di zamannya minta untuk menikahinya. Padahal dia orang biasa saja, dan selalu para habaib dia cuba untuk memelihara, tidak merosakkan nasab dan keturunannya dengan berkahwin dengan yang lain. Tetapi dalam hal ini kerana memuliakan nasab Rasulullah SAW, dalam ini dia minta nak kahwin. Sebab apa? Sebab wanita ini pangkatnya terlalu tinggi di sisi Allah, sehingga dia boleh berjumpa dengan Rasulullah SAW pada bila-bila waktu. Jadi disebut oleh Al-Habib Zaid bin Sumail,
Apa rahsia wanita ini dan amalannya? Dalam salah satu tulisan di kitabnya, saya tak ingat, dalam salah satu kitabnya Habib Zain sebut tentang wanita ini. Wanita ini katanya amalannya ialah dia terlalu banyak berselawat, sentiasa selawat, sehingga sampai bila dia berlatah pun selawat juga, berselawat, sehingga diangkat pangkatnya oleh Allah. Dan sentiasa dia itu dalam keadaan yang yaqadhah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para habaib minta dia menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi minta nak kahwin, jadi kahwin, tapi kahwin bagaimana? Kahwin tabarukan saya, tidak duduk sekali. Mana dia duduk? Dia duduk tempat dia, yang ni tempat dia, tak duduk sekali. Itu dia. Kalau kita mungkin susah tabarukan itu, mula-mula tabarukan. Nah, ini betul-betul tabarukan sungguh. Dia tidak pergi kepada Rabi'ah Hadramiyah ini tadi. Sebaliknya hanya nak mengambil barakah menjadi suami kepada wanita minal awliya yang sangat rapat dengan Rasulullah. Ini keberkatan selamat. Sebab itu kalau kita ada bagi umur, kalau ada amalan yang nak dipesan supaya diperbanyakkan, dijadikan bahasa lidah, ialah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada amalan yang dibuat oleh Allah daripada amalan-amalan manusia yang Allah perintah melainkan selawat. Jadi luar biasa. Allah sendiri berselawat. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana dahsyatnya selawat itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesanan Ustaz, banyakkan selawat, Kalau boleh, berdasarkan hadis, kalau siapa yang selawat 100 kali sehari, ditulis di atas, di dahinya ini ditulis bara'atun minan nifaq wa minan nar. Itu kalau diamalkan 100 kali sehari. Kalau dia selawat 1000 kali sehari, maka dia tidak akan meninggal, malaikat melihatkan tempatnya di dalam syurga. Lalu kata, betul Ustaz, dahsyat sangat ganjaran. Memang dahsyat kerana salawat itu kepada manusia yang paling agung, yang merupakan kekasih Allah Azza wa Jalla yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang selawat pasti mendapat ridha Allah, keridaan Allah. Maka rugilah kita kalau kita mengabaikan selawat dalam hidup kita. Banyakkan selawat, basahkan lidah dengan selawat. Dan orang yang berselawat itu sudah tentu dia akan mati dalam husnul khatimah. Antara nikmat ataupun janji Rasulullah SAW bagi mereka yang berselawat, dia pasti diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berselawat ini, salamnya ketika dia selawat, dia menyampaikan salamnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menurut kata ulama, khususiat Nabi bukan semata-mata pada hari Jumaat. Bukan semata-mata pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat itu semua anbiya dibuka amalan umat mereka kepada para nabi dan para rasul. Allah buka semua anbiya, termasuk Rasulullah SAW. Ada khususiat Nabi, setiap hari pagi dan petang dibentang amalan umatnya kepada Nabi SAW, sehingga mereka yang banyak berselawat dan mereka yang soleh dikenal oleh Nabi SAW. Nabi kenal betul orang yang begini sudah tentu akan selamat dunia akhirat. Sebab itu banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya rasa sepada itulah untuk daurah kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan huraian dan sebarang kekurangan adab kepada ayanda-ayanda dan ibu-ibu kita dan para asatizah. Mohon berbanyak maaf atas sebarang kekurangan yang berlaku, dan mohon doa daripada semua agar Ustaz diberi nikmat istiqamah di dalam mengamalkan ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang benar-benar siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad
ودخول جنة الخلد الأعلى ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جميعا يا الله من أهل جنتك الفردوس الأعلى. اللهم الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها مرافقة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذا الدعاء، اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى. اللهم يا أرحم الراحمين تقبل منا هذا الدعاء، اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى مرافقين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذا الدعاء، اللهم اجعلنا جميعا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا من أهل الخير ميسرين من الخير في الدنيا والآخرة. اللهم الطف بنا يا لطيف يا الله، اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم ارزقنا يا الله حسن الختام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا في كل خير ولا تنقصنا، اللهم زدنا في كل خير ولا تنقصنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله يا أرحم الراحمين من المقبولين والمغفورين والمرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك يا الله لجميع المشاركين في هذه الدورة، اللهم بارك لهم في سعيهم من الخير، اللهم بارك لهم في سعيهم من الخير، اللهم بارك لهم في سعيهم من الخير. اللهم اجعل جميع المشاركين في هذه الدورة يا الله يا أرحم الراحمين من المقبولين والميسرين لكل خير دنيا والآخرة. اللهم آمين على هذه النيات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا يا أرحم الراحمين ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم على هذا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم على هذه النيات اللهم اجعل جميع الطلبة الحاضرين يا الله كلهم يا الله الحاضرين من أوليائك يا الله ومن أهل محبتك يا الله. اللهم اجعلهم يا الله من ورثة العلماء في هذا الزمن، اللهم اجعلهم من ورثة الأنبياء في هذا الزمن، اللهم اجعلهم علماء ورثة الأنبياء في هذا الزمن. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اجعل مؤسس لهذا المعهد يا رب العالمين شيخنا الشيخ نور الدين البنجلي المكي وعائلته وذرياته يا الله جميعهم يا الله يا أرحم الراحمين من أهل جنتك الفردوس الأعلى. اللهم اجعله وعائلته يا الله وذرياته يا الله كلهم يا الله أسبابا لمن اهتدى. اللهم اجعله وعائلته وذرياته يا أرحم الراحمين جميعهم يا الله يا أرحم الراحمين ممن يجري الخير من بين أيديهم يا الله يا أرحم الراحمين في هذه الأمة المحمدية. اللهم آمين على هذه النية وما نوى به سلفنا الصالح من الفتوح والمنى والبركة والخيرات وطول العمر في طاعة وتقوى والتوبة والرجوع إلى الله قبل الموت وحسن الختام ودخول جنة الخلد على مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وبارك وسلم وعلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.